Pagi dari Terengganu. Untuk pengetahuan anda semua sekarang ini di studio, kami ingin kupaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan topik e-waste, ataupun dikenali sebagai elektronik. Benarkah anda mempunyai satu situasi di mana anda mempunyai alat peranti ataupun bateri yang terlalu banyak lambakannya di rumah? Jadi anda terfikir bagaimana caranya untuk anda melupuskan barang-barang tersebut dan di mana sebenarnya anda perlu letakkan barang-barang itu? Hari ini di studio kita akan kupas sikit sebanyak berkenaan e-waste. Jadi hari ini di studio kami bawakan Puan Nurlin Jaafar selaku Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar. Apa khabar? Selamat pagi, selamat hujung minggu. Terima kasih bersama dengan kami hari ini. Okey, pengenalannya, kalau e-waste ni ia sebenarnya merupakan barangan elektronik ataupun barangan elektrik yang sudah tidak boleh diguna, yang sudah usang dan sebagainya. Jadi ada alternatif lain untuk mereka di luar sana untuk mengitar semula barangan ini. Jadi mungkin sedikit pengenalan terlebih dahulu daripada Puan Nurlin. Apakah sebenarnya erti ataupun pengenalan ataupun apa yang orang ramai perlu tahu berkenaan e-waste? Terima kasih Syu dan selamat pagi kepada semua penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya e-waste ni merupakan satu buangan elektrik dan elektronik dan singkatannya e-waste. Sebenarnya seperti kita tahu, kalau kita lihat di sekeliling rumah kita, kita menggunakan barang elektrik, tapi bila rosak dan tidak berfungsi, kita tidak tahu mana nak buang ataupun kita letak di luar untuk diambil oleh pekerja-pekerja yang mengambilnya. Jadi dalam konteks ini kita nak satu sistem yang yang bersistematik supaya e-waste ini dapat dilupuskan dengan cara yang teratur dan berkesan. Sebab bila buangan e-waste ni kandungannya terdapat logam yang boleh berpotensi mencemarkan alam sekitar kalau tidak diuruskan dengan baik. Bukan sahaja kepada alam sekitar tetapi risiko pada kesihatan. Dan dalam e-waste ni seperti yang saya sebut tadi, kita ada logam berat. Dan selalunya kita kata apakah e-waste, dan kalau kita lihat sekeliling rumah kita, kita menggunakannya setiap hari. Antaranya handphone kita. Jadi handphone kita bila kita dah rosak ataupun kita tukar yang baru, kita tak tahu mana nak lupuskan. Yang kedua, kita punya mesin basuh, peti ais, televisyen dan sebagainya. Dan kalau kata elektronik tu barang-barang komponen dalam barang-barang elektrik seperti kapasitor dan sebagainya. Jadi adalah atas inisiatif Kementerian Alam Sekitar dan Air, kita Yang Amat Berhormat Menteri Datuk Seri Menteri Alam Sekitar dan Air telah mengumumkan bahawa setiap hari Sabtu akhir pada setiap bulan akan diadakan kempen untuk mengumpulkan e-waste tersebut supaya e-waste ni dapat kita uruskan dengan baik dan mereka dapat membawa e-waste tu ke tempat-tempat pengumpulan dan ataupun ke tempat-tempat yang boleh kita peroleh kembali barangan dalam e-waste tersebut. Sebab kita lihat ada risiko lah yang saya sebutkan tadi, risiko kepada pencemaran dan juga kesihatan kalau tidak diuruskan dengan baik. Apakah di Malaysia ini terdapat perundangan untuk mengawal selia pengurusan e-waste? Okey, untuk pengurusan di Malaysia, kalau kita lihat ada dua sektor yang menjana e-waste ni, iaitu satu adalah daripada sektor industri dan satu adalah daripada isi rumah ataupun daripada rumah kita sendiri. Jadi buat masa ni kawalan perundangan adalah kepada sektor industri di mana mereka perlu menghantar e-waste tersebut ke tempat-tempat ataupun premis yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar supaya kita boleh memperoleh kembali barangan logam yang berharga dalam e-waste tersebut sebelum dilepuskan ke tempat pelupusan selamat. Itu dikawal di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005 di mana e-waste ni adalah merupakan satu buangan terjadual di bawah akta kita dan di bawah kod SW110. Jadi dia perlu diuruskan dengan baik dan diambil tindakan penguatkuasaan sekiranya pelupusan ini tidak dilaksanakan dengan sempurna oleh pihak industri. Namun untuk di rumah, ini yang kita sedang merangka satu mekanisme yang terbaik untuk kita mengumpulkan e-waste ni daripada isi rumah. Seperti yang saya sebutkan tadi, peti ais kita, mesin basuh dan lain-lain peralatan yang selalu kita guna. Contohnya macam periuk nasi kita yang tak boleh pakai dan juga setrika, televisyen dan saya pasti komputer dan juga handphone. Ini yang perlu kita pastikan ini dilupuskan dengan sempurna. Yang kedua, kita tahu bahawa barangan e-waste ni juga mempunyai barang logam yang berharga. Jadi dalam kita nak memacu ekonomi hijau dan juga
melaksanakan konsep kitar semula ataupun kita kata kitaran ekonomi, dalam bahasa Inggerisnya circular economy. So kita nak menjadikan barangan logam ni menjadi bahan kepada bahan produk yang lain. Di samping itu kita melestarikan alam sekitar. Jadi inilah program inisiatif yang telah dilaksanakan dan akan diteruskan melalui KASA dan Jabatan Alam Sekitar. Untuk kita membudayakan amalan mengitar semula barang-barangan elektrik dan juga elektronik ini, saya yakin perlu dididik daripada awal lah. Ya, betul. Kanak-kanak. Kalau dulu kita ada banyak sangat kempen mengitar semula kertas, botol plastik, kaca. Bagaimana lagu dan juga kempen-kempen itu digiatkan secara aktif di peringkat sekolah hingga mereka sedar tentang kepentingan dan juga keperluan untuk mengitar semula. Bagaimana pula dengan kempen untuk e-waste ini? Itulah yang kita nak membudayakan rakyat Malaysia supaya apabila buangan elektrik dan elektronik e-waste ini tidak dapat digunakan lagi ataupun tidak berfungsi, kita buat kempen setiap bulan di mana pada setiap akhir Sabtu tu kita mengumpul barangan e-waste tersebut. Dan kita tahu bahawa e-waste ni adalah merupakan satu barangan yang berharga saya sebut tadi dan kita nak lupuskan dengan sempurna. Jadi kita adakan kempen di institusi pengajian tinggi, di pejabat-pejabat kerajaan, di pihak-pihak industri dan juga di sekolah-sekolah dan sebagainya tentang kepentingan untuk kita mengitar semula ataupun memperoleh kembali e-waste tersebut. Itu yang kita dalam tempoh PKP ni kita tahu kita tidak boleh bergerak ke sana sini. Jadi untuk langkah yang pertama yang kita boleh buat adalah untuk kita kumpulkan e-waste tu di dalam rumah kita ataupun di pejabat kita ataupun di mana institusi pendidikan, dan bila masa yang sesuai kita boleh memanggil mereka yang terlibat dalam pusat-pusat pengumpulan ini untuk kita mengambil e-waste tersebut ataupun kita menghantar e-waste tersebut ke pusat-pusat pengumpulan. Jadi di Malaysia ni kita ada lebih kurang 121 pusat pengumpulan e-waste dan juga kita ada 23 pusat-pusat yang mengambil e-waste tersebut untuk diperoleh kembali bahan-bahan yang berharga dalam e-waste yang tergandung. Jadi kalau ikut statistik di bawah di peringkat antarabangsa nyatakan bahawa peningkatan e-waste ni akan meningkat sebanyak 21%. Dan buat masa ini pada laporan 2019 sebanyak lebih kurang 53.6 juta metrik tan e-waste telah dijana di seluruh dunia. Dan di Malaysia kalau kita lihat kita mempunyai penduduk seramai 32.6 juta. Dan daripada kajian yang dijalankan oleh pihak Jabatan Sekitar bersama JICA, kita mendapati bahawa pada tahun 2025 kita akan menjana lebih kurang 24.5 juta unit e-waste tersebut. Jadi kita nampak ada peningkatan penggunaan e-waste dan kita akan jangkakan buangan ni pun akan meningkat. Jadi kita perlu merangka satu mekanisme yang efektif, yang efisien untuk kita menguruskan dengan baik selaras dengan kitaran ekonomi ataupun green growth dan juga melestarikan alam sekitar. Dan dalam konteks ini banyak pihak yang terlibatlah. Pertamanya adalah satu pengeluar, yang kedua pengedar barangan buangan tersebut, buangan ataupun barangan elektrik, yang ketiga pengguna. Kita sebagai pengguna elektrik kita kena tahu bagaimana kita nak membuang ke lokasi mana yang perlu kita bawa buangan elektrik tersebut. Dan seterusnya pusat-pusat pengumpulan dan juga mereka yang mengorek kembali buangan e-waste ini. Jadi ia melibatkan semua kitaran dan kerjasama oleh semua pihak dalam kita memastikan e-waste ini dilaksanakan dengan teratur, holistik dan berkesan. Ada perbezaan sebenarnya pengurusan e-waste dengan pengurusan sisa pepejal biasa. Ya, ini betul. tidak boleh digabungkan. Persoalannya mengapa, mungkin Puan Nurul boleh perincikan dengan lebih lanjut. Okey. Jadi kalau e-waste ni kita tidak bolehlah bawa barangan ini kita lupuskan di tapak perusahaan sampah sanitari. Sebab tapak sampah sanitari di mana yang tidak boleh menerima bahan ataupun logam berat yang dihasilkan daripada e-waste. Dan e-waste ni kita tahu dia mempunyai logam berat. Jadi dalam konteks ini kita nak memastikan logam berat ini diperoleh kembali, dan mana yang tidak boleh diperoleh kembali dilupuskan di tapak perusahaan yang selamat, yang bukan di tapak
perusahaan sanitary yang dikendalikan untuk menguruskan sampah-sampah dari rumah. Jadi dia kena ada satu tapak yang khusus lah yang selamat untuk menguruskan, dan di samping itu sebelum dia masuk kita lupuskan di tapak perusahaan selamat, kita kena pastikan yang mana yang kita boleh proses kembali, kita proses kembali. Contohnya macam satu barangan e-waste. Pertama, dia akan buat penilaian. Dia leraikan buangan tersebut, dan dia akan asingkan plastik satu tempat, e-waste satu tempat, dan juga barangan scrap logam yang ketiga-tiga bahan ni boleh diguna semula untuk dijadikan sebagai bahan bagi produk lain. Jadi kita tak nak bila barangan yang berharga ini kita hantar terus ke tapak pelupusan selamat tersebut. Jadi apa yang saya nak tekan di sini, sekiranya e-waste ini tidak dilupuskan di tapak yang selamat, dia akan memberi risiko kepada pencemaran. Contohnya air larut sesap. Contohnya bila hujan, air itu akan membawa bahan-bahan logam berat tu ke dalam sungai, dan dia akan menjejaskan kualiti air sungai, yang kita tahu sungai ini merupakan bekalan sumber air minuman di negara kita. Dan juga dia juga menjejaskan air bawah tanah lah. Jadi ini yang kita perlu pastikan, setiap pergerakan buangan e-waste ini dipantau dengan teliti. Di samping itu kita memacukan pembangunan pertumbuhan ekonomi hijau. Ini yang kita nak kempenkan supaya orang ramai bersama-sama dengan KASA dan JAS untuk mengumpul barang e-waste ni, supaya kita akan menjadi satu negara yang bebas dari pencemaran, khususnya daripada e-waste. Untuk bagi kita sama-sama melaksanakan dan juga menjayakan kempen e-waste ini, siapakah antara pihak-pihak yang bertanggungjawab, pihak-pihak berkenaan yang akan turut serta dalam kempen ini untuk memastikan agar ianya dapat dilaksanakan? Itu yang kita mewar-warkan penglibatan pertama masyarakat lah. Sebab kita boleh bermula daripada rumah, di mana kita boleh kumpulkan mana barangan e-waste yang tidak terpakai tu. Contohnya saya sebut tadi macam periuk nasi kita, handphone, komputer, laptop dan sebagainya. Yang kedua adalah pusat-pusat pengumpulan, di mana pusat-pusat pengumpulan ini memainkan peranan untuk menerima e-waste ini, dan ada kalanya pusat-pusat pengumpulan ini memberi insentif untuk menarik mereka membawa e-waste ni ke pusat-pusat tersebut dengan memberi voucher ataupun bertukar dengan wang tunai, ataupun kadang tu dia memberi diskaun kepada barangan elektrik yang baru. Jadi inilah yang kita nak war-warkan pada semua masyarakat Malaysia untuk melayari laman web jabatan supaya boleh mengenal pasti manakah pusat-pusat pengumpulan dan boleh bawa e-waste tersebut untuk tujuan pelupusan. Langkah pertamanya perlu mengumpul terlebih dahulu lah barang elektrik dan juga tidak kira saiz ataupun apa saja barang elektronik dibenarkan sebenarnya. Jadi daripada kita simpan dia di store, kita hantarnya untuk dihantar semula ataupun diguna kembali dan sebagainya. Mungkin secara ringkas sedikit pesanan untuk mereka di luar sana untuk menyertai kempen ini pada Sabtu hujung bulan. Jadi itulah, terima kasih sebab hari ini merupakan hari yang kita mengumpul e-waste. Itu hari terakhir Sabtu Januari, dan kita harap kempen ini akan kita terus laksanakan, dan kita Jabatan Awas kita akan memberi maklumat yang terperinci bagaimanakah e-waste ini boleh dikumpulkan, dan kita pun dalam norma baru kita sedang memikirkan bagaimanakah pengumpulan ini dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dan saya harap kita sama-samalah seperti slogan untuk kita mengengkang COVID-19, kita jaga kita jaga negara kita, jadi kita jaga alam sekitar kita. Okey, terima kasih Puan Nurli. Selain daripada kita jaga kita daripada wabak pandemik COVID-19, kita juga perlu menjaga alam sekitar kita dengan mengitar semula barangan elektrik dan juga elektronik anda. Sekali lagi terima kasih kepada Puan Nurli Jaafar selaku Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar bersama dengan kami hari ini. Untuk maklumat lanjut anda boleh terus saja ke laman Sesang untuk mendapatkan di manakah tempat pengumpulan e-waste yang berdekatan dengan anda. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.